Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wal muslimat kafatan ammah. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah. Dan seterusnya Allah kekalkan kita untuk duduk seketika di rumah Allah. Sementara untuk menunaikan salat fardu insya' berjemaah. Moga-moga dengan duduknya kita di rumah Allah ini dengan satu niat, moga-moga duduknya kita ini diberkati dan dirahmati insya-Allah. Ikhwanul muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ini saya meneruskan lagi pembacaan dalam buku Tinta Tarbawi karangan Ustaz Azri Hashim Al-Bindani. Apabila lihat pada buku, tajuk buku iaitu Tinta Tarbawi, iaitu sudah pasti dia berkaitan tentang akhlak dan tingkah laku. Moga-moga dengan pembacaan kita malam ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah. Sekiranya ada perkara yang perlu diperbetulkan, sama-sama kita perbetulkan. Jika di sana ada benda yang salah pada diri kita, sama-sama kita perbetulkan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Untuk tajuk pada malam ini, iaitu satu tajuk yang mudah pada bahasanya, dan kita pun dah tahu apabila sebut tajuk ini, oh ini je tajuknya, tak penting mana, tapi kita dah buat dah. Tajuk pada malam ini ialah menjadi hamba yang baik. Menjadi hamba yang baik itu sangat mudah. Tetapi pelik sekali bila ada orang yang sanggup melakukan kerja-kerja yang tidak baik. Dan seringkali kita mendengar kata-kata
ataupun lontaran-lontaran pemidato ataupun ahli motivasi, iaitu adalah menjadi orang yang penting, adalah baik menjadi orang yang penting, tetapi adalah lebih penting menjadi orang yang baik dan berbuat sehabis baik. Kata ulama, al-hasanatu ma hasanatha asy-syari'ah, wal qabihatu ma qabbahatha asy-syari'ah. Yang mana kata ulama tersebut yang bermaksud kebaikan dalam Islam ialah apa yang dipandang baik daripada kacamata syariat Islam. Bermakna mudah kita faham, yang baik, yang bagus adalah pada pandangan baik mengikut syariat. Bukan baik pada mengikut kelompok masyarakat, tetapi menyalahi syarak, maka itu tidak baik. Walaupun ramai masyarakat suka, tapi syariat tidak suka, maka perbuatan, perilaku ataupun tingkah laku ataupun perkataan tersebut kalau bercanggah, bersalahan dengan syariat, walaupun semua masyarakat umat kata benda tu baik tetapi syariat kata tak baik, maka tak baiklah dia. Dapat dipahami bahawasanya yang baik itu adalah mengikut syariat dan landasan syarak. Maka macam mana kita nak mengikut landasan syarak? Maka kena ada panduan dia lah, mengikut Al-Quran dan hadis dan kata-kata ulama, ijma' dan qiyas dan sebagainya. Manakala keburukan pula apa yang dipandang buruk oleh syariat. Dan seringkali juga kita dengar sampai ke telinga kita, ada di kalangan hamba Allah yang mengatakan bahawasanya walaupun dia tidak tutup aurat, walaupun dia tak semayang, walaupun dia tak puasa, ataupun celupar mulut orang tersebut, tetapi hatinya baik. Maka di sini mafhum daripada mukhalafah, faham sebaliknya daripada kata ulama tadi. Maka yang buruk itu, bersalahan dengan menjadi hamba yang baik itu, ialah walaupun ramai orang kata hatinya baik, tetapi syariat dia langgar, kewajipan dia tak tunai, maka pada syarak itu adalah tidak baik. Tak ada pertikaian di situ. Dan kita pun masyarakat, semua masyarakat faham situasi tersebut. Oleh kerana itu, betapa penilaian baik pada hari ini sangat tersasar daripada maksud baik daripada kacamata syariat. Dan apakah benar hati seseorang itu dianggap baik jikalau hati itu sendiri tidak tunduk kepada syariat Allah? Maka pada malam ini kita nak kenal, apakah sifat-sifat atau tanda hamba yang boleh kita gelarkan ataupun kita berusaha menjadi hamba yang baik itu dalam tajuk dalam kitab ini.
mudah kita fahami bahawasanya apakah baik seseorang yang memilih perilaku dan perbuatan orang fasik dan meninggalkan akhlak Rasulullah itu dianggap baik? Sudah pasti bersalahan. Sebagai seorang Muslim, menguruskan hidup untuk menjadi yang terbaik, menjadi hamba yang baik, hamba yang taat, hamba yang takwa, bukanlah dinilai dari ukuran KPI manusia. Ini jelas. Tetapi kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam tazkirah tengah hari tadi pun saya sebut, walaupun seluruh masyarakat kata kita tak baik, kita seorang yang buat benda tersebut, tetapi bertepatan dengan syariat, kekal dengan perbuatan tersebut. Sebab apa? Bertepatan dengan syariat. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Pengarang kitab ini dia bawa kepada kita antara beberapa sifat yang dipandu oleh syariat untuk memasukkan diri kita dalam kategori hamba yang baik, hamba yang Allah redha, hamba yang Allah kasih. Antaranya yang pertama, dalam buku ini dia bawa kepada kita lebih kurang ada 8 tanda ataupun 8 sifat. InsyaAllah kita akan cuba setakat yang termampu untuk baca pada malam ini, untuk sama-sama kita bermuhasabah. Antara sifat yang dipandu oleh syariat untuk menjadikan hamba tersebut ialah hamba yang boleh digelar dengan hamba ini baik. Yang pertama ialah berbakti kepada kedua ibu bapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Hadis ini, mafhum hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dapat dipahami bahawa jelas hadis ini menerangkan kepada kita untuk menjadi syarat hamba tersebut boleh digelar dengan hamba yang baik, hamba yang takwa, dia tak ada masalah dengan ibu bapa. Selalu saya sebut sebelum ini, istilahnya Allah sebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kamu tunaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama berlaku baik terhadap kedua ibu bapa menjadi syarat kepada seseorang hamba itu masuk dalam kategori hamba yang baik. Semayang tak tinggal dia, puasa tak tinggal Isnin Khamis dia, sedekah tidak luput setiap waktu dia. Tetapi malangnya sekiranya hamba tersebut dia ada masalah dengan ibu bapanya. Hadis Nabi jelas pada kita, redha Allah bersama redha ibu bapa, kemurkaan Allah bersama dengan kemurkaan ibu bapa. Kita cuba buat sahabat baik terhadap kedua ibu bapa kita. Kita dah buat baik dah ustaz,
Seumur saya dah buat ustaz, tapi ibu bapa tak puas hati juga dengan saya ustaz. Macam mana tu ustaz? Itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk fikir. Kerja kita sebagai anak ialah sami'na wa ata'na. Apabila Nabi sebut keredaan Allah bersama keredaan ibu bapa, dah buat sahabi baik tapi mak tak suka juga, ayah tak suka juga, wallahu alam bissawab, serah pada Allah. Tugas kita ialah berbuat baik. Sebab belum tentu yang kita buat baik itu ibu bapa kita suka, belum tentu. Kadang-kadang Allah uji kita dengan keadaan perangai ibu bapa. Tapi kerja kita sebagai anak ialah berbakti kepada kedua ibu bapa. Jangan timbul persoalan. Mak lebihkan yang bongsu ke, mak lebih yang sulung ke, mak lebih yang berharta ke, itu bukan masalah kita. Masalah kita ialah berbuat baik ataupun berbakti ataupun tidak. Itu saja. Iblis tak bagi can pada kita kan? Tak bagi can pada kita. Iblis sangat suka kalau kata silaturahmi itu terputus. Anak kecil hati kepada dua ibu bapa, ibu bapa kecil hati pada anak. Wallahu a'lam bissawab. Wal iyazubillah, minta jauh di kalangan kita. Dalam buku ini dia bagi yang pertama lagi ialah syarat ataupun sifat hamba yang baik itu, dia berbakti kepada kedua ibu bapa. Sikit dengan cara sikit, lebih dengan cara lebih, ada dengan cara ada, tak berada dengan cara tak berada. Tetapi berbakti itu tetap. Dua tiga tahun lepas saya dah cerita dah, kita dengan ibu bapa ni ataupun ibu bapa dengan anak ni kena ada sikap lapang dada untuk mencari redha Allah. Ibu ataupun bapa sentiasa mendoakan akan keberkatan kehidupan anak. Anak pun sentiasa berdoa kepada Allah supaya diberi kerahmatan dan keberkatan hidup. Jangan ada rasa hasad, jangan ada rasa iri hati. Apabila kita tak ada dah yang pertama, kemukaan lah. Tiada redha lah. Wal-iyazubillah, minta jauh. Sifat yang kedua yang menandakan hamba tersebut ialah termasuk dalam kategori hamba yang baik, ialah hamba tersebut mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar baca, belajar tafsir, belajar faham, belajar menghayati, belajar mengamalkan dan menyebarkannya dalam kondisi masing-masing. Kalau ayah sebagai ketua ajar kepada anak-anak, kalau dengan Al-Quran ini kita berlebih kurang, maka syarat untuk jadi hamba yang baik itu tak cukup lah. Takkan kita nak dengan 3 kul je sepanjang hidup kita.
banyak kata-kata ulama, banyak sabda-sabda Nabi. Sebelum tidur, untuk nak selamat, supaya kubur cerah, baca surah Al-Mulk. Moga kalau kata tidur, nanti kalau kata dalam tidur tu mati, maka nanti dalam iman dan takwa dalam kubur, nanti cerah kubur. Begitulah. Tapi macam mana nak baca Quran kalau tak boleh dengan Al-Quran berlebih kurang? Maka kena belajar. Yang dah belajar, terus membaca. Jangan jadi adab Melayu. Adab Melayu apabila dah khatam, selesai dia. Tahu, Al-Quran ini ialah sahabat dunia akhirat kita. Apabila bersahabat, kita tak tinggal dia. Ustaz, lidah dah keras dah Ustaz, tak sempat dah nak belajar. Gigi dah tak ada dah Ustaz, nak sebut makhraj pun tak sempurna. Bukan itu alasannya. Allah nak tengok macam mana kita dengan Al-Quran. Macam mana kita dengan Al-Quran itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kehidupan kita menguruskan kehidupan harian itu. Macam mana kita dengan Al-Quran? Sebab itu Nabi sebut khairukum, sebaik-baik kalian mereka mempelajari Al-Quran, bukan belajar baca. Maksud di sini umum, belajar baca, belajar tadabbur, belajar menghayati, belajar mengamalkan, belajar menyebarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu yang dikhendaki oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas. Yang ketiga, sifat ataupun tanda hamba yang baik ini ialah hamba tersebut yang paling diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Apa dia? Hamba tersebut yang ketiadaannya dicari. Hebat hamba ini. Itu baik sungguhlah. Kehadirannya dinanti, ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kehilangannya dirindui, dan kematiannya ditangisi. Kenapa? Sebab hamba ini baik sungguh orang itu, hamba tersebut yang meninggal baru ni. Itu yang kita nak. Mujur ada dia. Hamba ini adalah hamba yang baik. Maknanya orang, sahabat, jiran, qaryah sangat menunggu-nunggu orang ini. Kenapa? Akan kebaikannya masyhur, akan akhlaknya masyhur. Baru yang orang itu baik. Jadi kalau dia datang tu aura kebaikan. Tengah duk sembang hoha, dia datang jadi, dia panggil apa? Malu Allah. Tak jadi hoha, dia jadi baik selalu. Itu aura kebaikan orang baik.
Tetapi pengarang kitab ini kata apa? Bukan ketiadaan, sebaliknya, iaitu orang yang tidak baik ni, ketiadaannya disyukuri, kehadirannya dibenci, kehilangannya dikenduri, kematiannya cepat-cepat dilupai. Itu sebaliklah. Maknanya tak baik. Sekejap je orang ingat. Tetapi hamba yang baik ini mati 4-5 tahun pun orang duk bercakap lagi. Aura dia tu, itu hamba yang baik. Aura kebaikan, aura sifat, aura akhlak, aura kata-kata dia. Kita nak berusaha, sama-sama kita berusaha untuk jadi hamba tersebut. Yang mana cara bercakap, cara tingkah laku, cara kita berjiran, biar jiran mengenangkan. Kalau kita meninggal, jiran teringat kat kita. Kalau kita meninggal, sahabat kita teringat kat kita akan kebaikan-kebaikan ataupun nasihat-nasihat yang kita lantunkan. Baru itu digelar hamba yang baik. Kalau dalam keluarga sebut saja tentang kematian, ustaz lain bercerita tentang kematian, dalam TV cerita kematian, teringat akan hamba tersebut. Sebab apa? Teringat akan kebaikan-kebaikan dia, teringat akan nasihat-nasihat dia. Itu baru hamba yang baik. Kita kalau boleh, kita berjiran, kita bersahabat, kita berkeluarga, kita berkawan, kita berorganisasi, biar sampai kepada peringkat orang rindukan akan kehadiran kita, dan orang rindukan kita sekiranya kita pergi meninggalkan mereka, sama ada meninggal dunia ataupun berpindah. Itu yang ketiga. Dan agak malang bagi hamba tersebut sekiranya dia berada dalam kategori yang kedua tadi. Disyukuri jikanya dia tak datang. Mujur dia tak datang. Kalau datang gelabuk perut buat kita, contohnya. Mujur dia dah meninggal. Buah mujur tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi kepada Aisyah, "Ai Aisyah, inna syarran nas manzalah inda Allah man tarakahu aw wada'ahu nas ittiqa'a fuhshihi." Yang mana kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah seseorang yang ditinggalkan atau dijauhi oleh sesamanya, semata-mata apa? Semata-mata kerana mereka takut dengan kejahatannya. Nabi kata ini adalah seburuk-buruk manusia. Hadis ini tak panjang sangat, tetapi ada kisah sebelum itu. Kisahnya ialah datangnya seseorang yang datang nak menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok sahabat tersebut daripada kabilah yang lain. Nabi tengok, Nabi kata, mafhumnya ini adalah orang yang tak baik, perangai sekian. Dia minta izin daripada sahabat nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tak bagi tahu dah perangai buruk dia tu. Apabila dibenarkan, Nabi suruh masuk. Nabi suruh masuk. Apabila Nabi berhadapan dengan muka dia, wajah Nabi bersinar-sinar berseri.
Yang itu Aisyah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa pelik? Tadi kamu kata orang ni sekian-sekian kaza wa kaza kaza wa kaza. Tetapi apabila berhadapan dengannya, muka kamu berseri-seri." Apa yang kita dapat pengajaran ini? Yang kita dapat daripada pengajaran hadis tersebut bahawasanya Nabi pada benda yang kejahatan Nabi tak suka. Tak suka sebab dia buat maksiat dan perangai itu. Tapi dakwah Nabi tetap menunjukkan sikap yang terbaik. Kalau orang datang nak jumpa, dia dengan muka senyumnya. Kalau kita macam mana kita? Ahli maksiat datang nak jumpa dengan kita, contohlah, lain. Orang besar datang nak jumpa kita, lain dah. Kita ada tapisan-tapisan, Nabi tak. Sebab apa? Matlamat utama Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini ialah untuk membawa umat dia yang dikatakan rahmatan lil alamin ini, untuk bawa umat-umat dia itu bersama dengan dia di syurga kelak. Walaupun hamba tersebut masyhur dengan jahatnya. Selepas itu Aisyah tanya, Nabi sebutlah. Ini yang hadis Nabi sebut, kata, sesungguhnya manusia yang paling buruk perangai ialah masyhur dengan kejahatan-kejahatannya, dengan maksiat-maksiatnya. Wal-iyazubillah, minta dijauhkan. Moga-moga kita masyhur dengan kebaikan, suka tolong orang, suka bantu jiran, bercakap elok, tidak menyakiti hati kawan. Kita masyhur dengan perkara itu, jangan masyhur dengan sebaliknya. Yang keempat, pengarang buku ini Ustaz Azri Hassan Al-Bindani bawa kepada kita yang keempat, iaitu untuk menjadi hamba yang digelar hamba yang baik ini ialah menjadi seorang suami yang paling baik terhadap keluarganya. Suami yang terbaik, suami yang baik dengan anak-anaknya, suami yang baik dengan isterinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah paling baik terhadap keluargaku, kata Nabi. Khairukum li ahli. Kalau suami yang baik pada keluarga, bukan suami yang kaki pukul, waliyahzubillah, bukan suami yang ditato, suami yang duduk atas singgah sana je. Suami ini adalah suami yang penyayang, pembimbing, perlentur pada ahli keluarganya. Ada satu cerita. Cerita ni cerita benar lah, iaitu pengaduan, orang mengadu lah. Ustaz, suami ni baik dah, baiklah kau dah, tak ada masalah, tapi Ustaz kedekut, tahi hidung masing sungguh Ustaz. Apa pulanya dah baik dah, kedekut Ustaz. Kedekut macam mana?
bawa anak-anak pergi kedai Tom Yam. Pelayan bawa lah buku menu tu. Tak payah dah bagi apa dah. Dah lah kita jalan-jalan sekali Ustaz. Abang order, suami order, anak tu teruja tengok yang ni coklat shake lah, itulah, inilah, inilah. Dia order apa Ustaz? Tengok ais je, yang harga paling murah dalam menu. Tak ada masalah Ustaz kalau kata itu dalam konteks ekonomi. PT banyak Ustaz, duit banyak, tapi kedekut dengan anak-anak. Pada diri dia Ustaz, yang dia punya favorite basikal 2-3 ribu Ustaz. Dengan anak-anak cukup berkira. Allahu Akbar ya Rabbi ya Karim. Apabila terlafaz pada isteri benda-benda ini, maknanya istilahnya suami yang bukan penyayang dan tak baik pada keluarga, sampai dia mengadu sedemikian. Kita sebutlah redha Allah bersama redha suami. Redha buat macam mana rezeki. Dapat suami kedekut, duit banyak, tapi dapat tengok je lah. Kalau tengok ais lah, telan je lah. Sebab redha Allah bersama redha suami. Tapi yang Nabi nak, khairukum li ahli. Suami yang baik ialah suami yang sangat penyayang, suami yang faham. Faham dari erti kata mana? Kita boleh sedekah pada orang lain, kita boleh buat amal kebajikan pada tempat-tempat lain, dan kita kena faham juga. Makan, gembirakan hati anak, hati isteri, itu adalah amal kebaikan, ibarat pahala sedekah. Kalau kata nanti suami, kalau isteri nak beli cincin ke gelang ke, beli tali lahir tu, baru dia gembira, senyum dia sampai kat sini. Minta cincin je, beli gelang tu, ini bagus suami. Tapi tengok duit lah, kalau ada duit lebih lah. Jangan korbankan duit pula, berpada-pada. Jadi suami yang baik ialah anak tak takut pada ayah. Sebab apa? Bukan sebab ayah itu baik, tapi ayah itu penyayang. Bukan ayah si bengis. Bengis ayah, bengis bertempat. Takut dengan anak, takut dengan ayah sebab ayah ini adalah ayah yang tegas. Itu yang betul. Bukan anak takut kepada ayah sebab ayah gagal tak tentu pasal. Ini yang nak kita kata khairukum li ahli ini. Suami belanja bersama kawan-kawan tak kedekut, tapi dengan keluarga kedekut. Wal-iyazubillah, minta jawab. Maknanya dengan kawan pun sama, dengan keluarga pun sama. Tak ada beza-beza. Sebab nilaian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita buat, kita faham. Belanja pada keluarga itu ibarat sedekah, belanja kepada sahabat pun ibarat sedekah dan amal kebaikan. Bukan pilih-pilih. Jangan sampai kita keluar duit apabila nak sedekah, kan? Keluar duit contoh RM50 ke, nak bagi sedekah anak yatim ke sebagainya, kita keluar duit, isteri tengok, isteri kecil hati. Kecil hati macam mana? Dengan aku tak hidup masing. Contohnya macam itulah. Itu contoh, saya buat contoh. Apabila yang kita naknya ialah apabila isteri tengok kita sedekah, dia gembira. Alhamdulillah, moga-moga murah rezeki suamiku.
Sebab apa? Dengan dia pun macam tu, dengan orang lain pun macam tu. Ini yang kita nak berusaha untuk jadi hamba yang baik. Jadi 4 kategori pada malam ini, insya-Allah. Yang selebihnya kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Sama-sama kita ulang balik. Yang pertama, orang yang baik itu dia berbakti kepada ibu bapa. Kalau ada masalah kena ikhtiarkan. Yang kedua, macam mana kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, berusaha jadikan diri kita ini kehadiran kita di kalangan sahabat, di kalangan ahli keluarga, di kalangan karya. Kedatangan kita itu ialah aura kebaikan, bukan aura kejahatan, bukan aura maksiat. Dan yang keempat, seorang suami yang terbaik, seorang ayah yang terbaik untuk anak-anak dan keluarga. Moga-moga kita tergolong daripada golongan yang disebutkan tadi, insya-Allah. Sekadar itu untuk malam ini. Sebelum saya tutup, saya tengok ada soalan ke tidak. Ini soalannya semalam, kuliah semalam kali kot, yesterday ni. Tak apalah, saya baca. Assalamualaikum Ustaz, tumpuan tanya, solat sunat asar jika dilakukan 4 rakaat ataupun apa sunat yang dilakukan 4 rakaat disudahi dengan 1 ataupun 2 salam. Witir 3 rakaat 2 salam. Faham tak soalan? Saya pun tak faham. Okey, mungkin macam ni. Solat sunat asar jika dilakukan 4 rakaat, maka kalau solat sunat asar ni qabliyah lah, kan? Qabliyah asri. Solat sunat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apa solat sunat yang dilakukan 4 rakaat? Seingat saya yang 4 rakaat ini ialah yang paling saya ingat solat sunat tasbih pada siang hari, kan? 4 rakaat. Lagi solat sunat apa, Tuan Haji? Ingat-ingat lupa juga. Sama saya jugalah tu. Solat sunat tasbih. Solat sunat, kalau solat sunat hajat paling banyak berapa pendapat ulama? 8 rakaat ke 12 rakaat? 8 kan? 12 rakaat, tapi tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan yang satu lagi, witir 3 rakaat 2 salam disudahi dengan 1 ataupun 2 salam. Maknanya witir lah ni. Maknanya pada sembahyang malam, sebelum kita tidur ataupun kita solat tahajud, menjadi sunnah pada Nabi SAW, dia solat sunat witir sebagai penutup. Kita witir kita tak kata kat orang lain, saya kata pada diri saya lah, witir hanya ada pada bulan Ramadan. Sebenarnya salah satu sunnah Nabi tak pernah tinggal solat sunat witir, iaitu setiap malam sebelum datangnya fajar, ataupun kalau kita sebelum tidur
dan rasa tak nak bangun, tunggu nak bangun subuh lah, maka sebelum tidur itu paling kurang 1 rakaat witir. 1 rakaat. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat 1 salam, boleh 2 rakaat dan 1 rakaat. Paling sikit 1 rakaat, yang kedua sikit 3 rakaat. 3 rakaat boleh buat 2 cara, 2 rakaat, 1 rakaat ataupun 3 rakaat sekaligus. Saya rasa itulah. Ada lagi soalan? Satu lagi ya? Okey. Apakah hukumnya seseorang yang mengabaikan kedua ibu bapanya sedangkan dia berkemampuan? Terima kasih Ustaz. Tak ada hukum lah. Hukumnya dah bagi tahu tadi. Hadis Nabi sebut redha Allah bersama redha kedua ibu bapa. Kemurkaan Allah bersama kemurkaan ibu bapa. Maknanya jelas, tak ada pertikaian di situ. Sebab itu kita apabila berurusan dengan situasi ibu bapa ini, maknanya kita kena hilangkan ego kita, kita kena hilangkan sombong kita. Walau macam mana sekalipun, biarlah ibu bapa kita itu boleh senyum ataupun tengok muka kita itu, dia rasa senang, dia rasa gembira. Waliyazubillah, kalau kata tak pedulikan ibu bapa, maknanya kemurkaan. Mana hukumnya kemurkaan. Bukan kata nak tahu hukumnya haram, tak, kemurkaan. Kemurkaan Allah sekiranya hamba tersebut ada masalah dengan ibu bapa. Sekadar itulah untuk okay. Ini ada berfungsi. Ramai orang silap anggapan bahwa Islam itu mudah, tetapi yang dia ingat Islam itu mudah. Walhal Islam itu jangan dipermudah-mudahkan. Ya. Contoh di surau ini, kita tetap takluk dengan arahan dan perintah daripada ulul amri, daripada penguasa yang kita kena taat selagi mana dia tidak menentang syarak. Bila kita buat solat Jumaat, kita ada pendaftaran online, offline, dan jemaah ini ada dia punya hadnya. Mungkin boleh buat 430 sahaja dan tidak lebih. Itu perintah daripada penguasa, ulul amri. Tetapi bagi mereka yang tak faham, mengatakan Islam itu kan mudah, kenapa perlu ditutup surau? Kenapa perlu dibuat undang-undang begitu dan begini sehingga menyusahkan saya? Jadi boleh tak Ustaz huraikan yang dinamakan mudah itu bagaimana? Yang memudah-mudahkan itu bagaimana? Boleh Ustaz kita kongsi? Payah juga saya nak jawab tu. Baik, ayat Quran sebut pada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada ulil amri. Inilah yang berlaku pada kita sekarang. Kita kata SOP, garis panduan yang kata ketetapannya ialah penjarakan fizikal dan bilangan dalam surau kita ini adalah sekian-sekian bilangan jemaahnya. Jadi apabila tak dapat masuk kat surau, tak dapat menunaikan solat fardu Jumaat, timbullah sebab belajar Islam itu mudah. Kenapa jadi susah pula nak sembahyang je susah? Okey.
Ulul amri buat garis panduan ini, dia muzakarah di kalangan alim ulama sebelum mentadbikkan hukum, mengeluarkan suatu hukum yang menyatakan bahawasanya 2-3 minggu lepas ada viral satu video kata tak boleh pakai pelitup muka. Kita pun jadi goyang kan? Goyang kita ni. Datanglah Syekh Faisal daripada Kedah menerangkan. Pada saya tak goyang. Sebab apa? Ulul amri dah bermuzakarah sebelum keluarkan sesuatu hukum. Yang dikatakan kewajipan itu, gugur kewajipan itu sekiranya kita tidak cukup syarat-syarat dia. Tak perlu kita kata berhujah, berjidal. Kenapa nak sembahyang Jumaat susah ni? Sampai sedemikian rupa susah nak sembahyang Jumaat sekarang. Kewajipan itu gugur secara automatiknya sekiranya kita datang berusaha. Sebab itu mula-mula dulu, sebelum dibenarkan penjarakan sekarang ini, sedikit sangat. Berapa orang dulu? 40 orang. Berapa ramai yang tak dapat solat Jumaat? Gugur kewajipan itu dengan asbab-asbab syar'inya. Macam mana nak menyebabkan gugur? Ada usaha untuk pergi menunaikan kewajipan. Dah tak cukup syarat kewajipan itu, maka gugur. Ni dia panggil fiqh semasa. Fiqh ini dia berubah-ubah. Pada satu masa dia jadi wajib, pada satu masa dia gugur kewajipan itu dengan asbab-asbab darurat syar'i. Kenapa kita wajib pakai pelitup muka di rumah Allah ini? Darurat syar'i, iaitu pada pandangan alim ulama bahawasanya pelitup muka itu menjadi asbab tidak tersebarnya. Dia panggil sadduz zara'i, iaitu mencegah daripada benda yang mudarat lebih besar. Ada isu lah, kenapa tak sambung kemah sampai ke jalan itu? Ada isu lah, sebab kita nak ikutkan kehendak kita. Keuangannya, macam-macam situasi. Bukan kata ada jabatan kuasa tak bincang benda ini. Tapi situasinya, macam mana kita memahami hukum fiqh? Yang dikatakan ulul amri itu membuat keputusan, macam mana kita taat? Sebagaimana ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Apabila kita berbantah-bantah, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kita ada masalah dalam sesuatu perkara, rujuklah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang dibuat oleh ulul amri. Berapa lama ulul amri keluarkan kenyataan? Sebelum ada penjarakan sekian-sekian. Sebab kita kadang-kadang kita menggunakan hawa nafsu dan ilmu yang kita ada, kita mentadbikkan hukum. Sebab kalau dapat kat kita, kita setuju. Tak dapat kat kita, kita tak setuju. Itu kita. Ulul amri dia melihat dalam situasinya, dia lihat daripada atas. Bahawasanya kalau benar sekian-sekian, mudaratnya lebih besar. Itu pada pemikiran alim ulama sebelum mentadbikkan hukum. Jangan kita berjidal. Berjidal ini berbantah-bantah dalam bab hukum. Memang betul, Islam itu mudah. Tapi tuntutan kemudahan itu jangan sampai memudaratkan. Sebab dalam usul fiqh, ad-darurat tubihul mahzurat. Kadang-kadang yang mudarat itu kita boleh buat sebab apa? Demi kebaikan. Tapi situasi sekarang ini, inilah kita sekarang. Inilah situasi kita. Apabila ulul amri bagi guideline, garis panduan sekian-sekian. Ustaz, kalau dah nak jangkit juga Ustaz, oh itu tak boleh. Itu hati kita, hawa nafsu kita. Tengok Ustaz tempat lain duk jangkit je, sembahyang
okey je. Itu kita, cara kita berfikir. Kewajipan yang kita dapat sekarang, arahan yang kita dapat sekarang adalah ulil amri wa ulil amri minkum. Kalau kita tak datang ini tak dibenarkan, maka kewajipan itu gugur. Sebab itu ada kata ulama yang mana tak perlu sembahyang Jumaat ialah macam mana kita berusaha. Dah daftar, dah datang baris, tiba-tiba queue kita ini tak dapat, maka kewajipan itu gugur. Maka pada dia tak ada Jumaat pada minggu tersebut dan dia ada solat zuhur. Ada sahabat kita, sebab dia rasa susah untuk nak daftar. Okey, alright, tak ada masalah. Susah untuk nak daftar, susah, rasa macam rigid sangat untuk nak datang beratur. Dia ambil jalan terbaik untuk usaha, yang dikatakan dia pergi kepada tempat-tempat yang lebih besar pada awal waktu, yang katanya tak ada bilangannya, had bilangannya. Dia pergi dekat Manjalara mungkin, tapi tak perlu berbantah-bantah. Apabila kita dipeluk dalam situasi ini yang kita lalui sekarang, inilah cara kita. Bila nak tamat, wallahu a'lam bissawab, Allah jugalah yang tahu. Tapi itu ingat kita ialah ulil amri ini kita kena faham. Sebab ulil amri ini kuasa penuh. Wa ulil amri minkum. Kita dapat solat Jumaat ini sebab kebenaran daripada ulil amri. Dulu surau kan, tak ada solat Jumaat. Boleh tak dia nak tarik solat Jumaat ini? Boleh. Itu mudarat lagi besar. Itu dia yang katakan mudarat itu. Sebelum ini dapat 400 lebih, tiba-tiba dia tarik, langsung kita tak dapat. Wal iyazubillah, minta jauh. Itulah cara kita memahami keadaan kita sekarang. Menolak mudarat yang lebih besar, buat mudarat yang lebih kecil. Sekarang ini cara kita melakukannya ialah bilangannya sekian. Siapa yang tak dapat untuk bilangan sekian, usaha dulu. Macam mana dia usaha? Datang beratur apa semua sekali, tak dapat juga, balik gugur kewajipan dia pada hari tersebut. Habis itu berdosa tak saya ustaz? Ulul amri dah keluarkan kenyataan. Tidak berdosa hamba tersebut sekiranya dia dah berusaha untuk datang ke rumah Allah. Kalau dia daripada awal lagi pukul 11 tu tidur dah, itu wallahu alam, dia Allah jugalah yang menentukannya. Saya rasa itulah jawapan saya. Moga-moga sahabat semua faham situasi kita sekarang. Moga-moga benda ini cepat berakhir. Sama-sama kita doalah nanti. Moga-moga situasi ini cepat berakhir dan dijauhkan daripada bala bencana yang lebih besar untuk diri kita ini. Waliyahzubillah, minta jauh. Sekadar itulah rasanya untuk malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf atas salah cakap, salah bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami dan jiran-jiran kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami selaku anak-anak kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah, terkadang perkataan kami, ya Allah, terkadang tingkah laku kami, ya Allah, terkadang perbuatan kami, ya Allah, menyebabkan kami tergolong di kalangan anak yang derhaka, ya Allah.
Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah, jadikanlah kuburan mereka di antara taman-taman syurga, ya Allah. Pindahkanlah mereka daripada kegelapan liang lahat ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada ibu bapa kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkanlah umurnya dalam keberkatan dan kerahmatan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rapatkanlah ukhuwah di kalangan kami, ya Allah. Gugurkanlah daripada kami sifat-sifat mazmumah, ya Allah. Campakkanlah kepada kami sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat mahmudah, ya Allah. Kami bertemu kerana-Mu, ya Allah, dan kami akan berpisah nanti pun kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila mana Engkau ini mengambil nyawa kami, ya Allah, Kau ambillah nyawa kami ketika mana kami melakukan kebaikan dan ketaatan, ya Allah. Ketika mana dosa-dosa kami telah Engkau ampunkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau mengambil nyawa kami ketika mana kami lalai, ya Allah. Ketika mana dosa-dosa kami belum diampunkan, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah diri kami yang lemah ini, ya Allah. Kekalkanlah diri kami istiqamah dalam melakukan kebaikan dan ketaatan, ya Allah, dan istiqamah dalam meninggalkan maksiat dan larangan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kekalkanlah ukhuwah di kalangan kami, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum